Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilan, barisan EJK Masjid Al-Husna, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya hormati sekalian, insya-Allah sebagai kesinambungan, sebenarnya ni siri kedua kuliah kita balik cuti ni, iaitu semalam di Masjid Bangun Bayang Paya Rambai, tukar Paya Rambai ya. Jadi semalam kita mengulas sedikit sebanyak tentang kepentingan untuk kita fokus ataupun kita ambil ibrah ataupun berkaitan dengan kaedah penyampaian menggunakan kisah-kisah ataupun cerita-cerita daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita sebutkan bahawa dalam ceramah, dalam kuliah-kuliah ni, antara benda yang menarik minat orang awam, masyarakat ni untuk dengar kuliah-kuliah agama ni cerita. Sebab tu ustaz-ustaz hok pandai cerita, insya-Allah mudah diterima dan juga mudah dihadam lah pendekatan mereka itu. Cumanya kita sedikit meletakkan satu, kita kata disiplin, dawabit, disiplin ataupun panduan, bahawa kisah-kisah yang nak digunakan untuk ceramah, bila kita nak nisbah satu cerita tu pada agama, kita nak nisbahkan satu kisah tu pada agama, maka nak dapat tidak, dia mesti berasas daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat nabiyhi. Dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah. Taraktu fikum amrayni. Ramai ustaz terjemuh hadis ni sebagai taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Biasa kita dengar begitu, dua perkara. Ikut kaedah bahasa Arab, amrayni bahasa asal dia amar. Amar ni perintah. Jadi tak kena kalau kita terjemuh sebagai taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Bila dua perkara, dua benda ni remeh tuan-tuan, benda tak ada penting mana. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua benda. Gitu ya. Tapi bila kita tukar sikit, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah, dua arahan yang wajib kamu pergi dengan dia. Lain. Dia punya skop ataupun dia punya makna tu kita faham lain. Maka yang lebih tepat berkenaan dengan hadis ini, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah ataupun dua arahan, lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnat nabiyhi, yakni Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, dah banyak lagi lah. Yang mana di surah masjid seluruh Malaysia tak banyak mengaji. Jadi soalan yang agak besar lah, yang mana kita pun cuba nak mesrakan masyarakat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan antara kriteria Al-Quran dan hadis ni adalah kisah, cerita. Memang banyak dalam Quran ni cerita-cerita yang begitu hebat, yang mana kita menasihati diri kita sendiri dan juga para asatizah, sahabat-sahabat kita yang berceramah, bila nak guna satu cerita, bila nak guna cerita untuk menyampaikan ceramah, untuk masyarakat ni tertarik dengar ceramah kita, ya tak apa, gunalah cerita tu. Tapi pastikan cerita yang kamu nak guna, nak nisbah pada agama, pastikan ia ada sumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asasnya. Kerana dalam Quran tu 1236 ayat.
Menurut setengah ulama jumhur, ulama terima kiraan yang begitu. Tapi ada yang terima 6,666. Antaranya Al-Imam ataupun Profesor Dr. Wabah Zuhaili yang baru mati 2-3 tahun lepas. Dia terima dalam tafsir Al-Munir bahawa kiraan Al-Quran ayatnya 6,666. Lepas tu khilaf ni macam mana? Tak ada masalah. Tidak isu akidah, tidak isu fiqh, tidak isu apa pun. Isunya cara kira saja. Jadi tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Ayat Quran ayat yang sama, tidak kurang, tidak tambah huruf dia, mereka cara kira tu berbeza. Itu saja. Tak kena bergaduh, tak kena balik benda ni. Tapi yang lebih tepat mengikut jumhur ulama adalah 1236 ayat. Dan juga hadis Nabi ni yang sahih ni banyak lah, ribu-ribu lah yang sahih tu, dan sebagainya yang hasan ni juga banyak. Jadi why not kita fokus, kita ajak ustaz-ustaz kita ni ataupun kita sendiri pun bila dengar satu ceramah, bila ada orang cerita kisah Nabi, kisah Rasul, kisah-kisah sahabat Nabi, kita kena pastikan kisah tu ada sumber. Bagaimana dengan otoriti satu-satu perkara ataupun cerita itu, bagaimana nak nisbah dengan agama ni, kerana apa yang mari daripada sahabat Nabi, apa yang mari daripada para Nabi dan Rasul, semuanya mesti ada sumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kemudian ulama mutaakhir ni banyak karang kitab-kitab khas Qisasul Anbiya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia dibincang. Nak katanya kemudian ni zaman mutaakhir ni ulama-ulama banyak dah buat kerja, iaitu menulis secara khusus kisah-kisah daripada Quran, kisah-kisah daripada hadis, dibincangkan. Bahkan mutaakhir ni dah ada satu gerakan, satu kita kata wacana baru, cuba mengangkat kisah-kisah daripada Quran. Sampai ke radio IKIM pun ada slot khas namanya Ibrah, slot Ibrah. Sahabat kita Ustaz Syahri Abdul Rahman, orang Kelantan juga, lulusan daripada UIA, dia ambil khas fokus tentang Ibrah, kisah-kisah daripada Al-Quran. Dan benda ni sangat luar biasa. Dan bila kita dengar sedaplah dia ulah begitu begini, bila dia fokus pada kisah-kisah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan hamba sendiri secara peribadinya, dah sebut dah semalam pun, kita fokus untuk tesis master kita tentang surah Yusuf. Jadi bila surah Yusuf ni hebat lah. Boleh tengok rakaman semalam, insyaAllah saya pun nak mulai balik, jadi double pula sebab kita nak fokus tajuk yang baru ni. Jadi tuan-tuan, banyak-banyak hadis Nabi SAW ni, antara yang penting di alam Melayu ni adalah karya-karya yang ditinggalkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama dia sebenar dia apa? Yahya bin Sharaf Muhyiddin gelaran dia. Orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria kunyah dia. Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi ni tidak adalah ulama dalam mazhab Syafi'i yang antara banyak sangat pengaruh dia di alam Melayu ni, Nusantara. Kalau sebut Imam Nawawi ni qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i antaranya. Siapa mengaji mazhab Syafi'i tak kenal Imam Nawawi ni, mengarut sakal lah, mengarut benar kata. Bahkan jarang ulama yang diiktiraf dari sudut sebagai seorang muhaddis ataupun fuqaha sekaligus. Jarang. Setengah ulama dikenali sebagai fuqaha ataupun ahli fiqh mazhab masing-masing. Ada setengah dikenali sebagai ahlul hadis, ulama hadis, muhaddis. Tetapi Imam Nawawi ni fuqaha pun dia, ahli fiqh pun dia, tapi dalam masa yang sama ahlul hadis pun dia, sebab dia syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim antara yang paling terbaik juga syarah Sahih Muslim dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Selain daripada matan Arba'in An-Nawawiyah hadis 40 yang mana di surah masjid seluruh Malaysia Nusantara ni, saya ingat semua orang mengaji lah hadis 40 ni. Kalau duduk di surah masjid tak mengaji habis lagi hadis 40, 30 tahun untuk surah masjid ni, kena cek balik lah mengaji gapo tu. Sebab hadis 40 ni basic benar tuan-tuan. Dan begitulah hebatnya Imam Nawawi. Dia tahu bahawa orang awam macam kita ni nak mengaji Sahih Bukhari 8,000 hadis lebih kurang, 7,000 lebih dekat 8,000. Nak mengaji Sahih Muslim 5,000 lebih hadis. Nak mengaji Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad 26,000 hadis. Mustahil dah kita ni. Jadi Imam Nawawi ambil pendekatan memudahkan masyarakat macam kita. Pertama dia susun hadis matan Arba'in An-Nawawiyah hadis 40. Hadis 40 sebenarnya ada 42 hadis dalam tu. 42 hadis ni dia main ambil ke tidak? Bukan dia ambil ikut-ikut dia, tidak tuan-tuan. Kalau kita tengok betul cara dia susun, bermula dengan hadis Umar bin Al-Khattab, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab
innamal a'malu binniyat tu, siapa hadis terakhir, sebenarnya kalau kita mengaji 40 hadis, 42 hadis dalam matan Arba'in An-Nawawiyah beserta dengan syarah dia, yang mana syarah kepada matan Arba'in ni bukan ulama mazhab Syafi'i saja yang ambil perhatian, ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Maliki, ulama semua mazhab, sampailah ke hari ni bagi perhatian kepada matan Arba'in An-Nawawiyah. Inilah karamah dan kehebatan seorang ulama yang namanya Al-Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala. Mungkin ada orang letak nama anak dia Nawawi. Nawawi ni nama kampung Imam Nawawi, tuan-tuan ya. Nama kampung dia Nawa, di Syria, no alik atas sikit. Jadi lebih tepat nak bubuh nama anak, nak ambil berkat Imam Nawawi ni, letak nama anak Yahya Syaraf. Tu nama dia sebenar, Yahya bin Syaraf. Buh Nawawi boleh ke tidak? Tak ada masalah, tak dosa pun. Tapi nama tepatlah nama kampung dia. Begitu juga Bukhari, nama kampung dia. Begitu juga Ghazali, nama tok nenek dia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Baik, Imam Syafi'i nama sebenar apa? Kita tanya orang di Nusantara ni yang bermazhab Syafi'i. Kita tanya adik-adik kita yang ngaji dalam bidang agama, kadang-kadang tak boleh jawab, tuan-tuan. Nama sebenar Imam Syafi'i ni apa? Nama sebenar dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Jadi nak letak nama anak, nak ambil berkat nama Imam Syafi'i ni, lebih molek letak Muhammad Idris. Begitu je lah. Nah, Syafi'i itu nama laqab ataupun sandar daripada tok nenek keturunan dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi kemudian Imam Nawawi juga, bila dah susun matan Arba'in An-Nawawiyah, dia kemudian susun pula satu kitab lagi, tajuk dia Al-Azkar. Al-Azkar ni zikir-zikir. Lebih kurang dalam tu ada berapa ribu hadis, saya tak ingat nak tengok. Banyak hadis yang dikumpulkan dalam tu, yang mana cerita pasal amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang hasan dan juga ada setengahnya dhaif mengikut penilaian ulama semasa. Al-Azkar, zikir-zikir yang dia ambil daripada Quran dengan hadis, dia susun dalam tu untuk kita jadi panduan untuk beramal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ni jenis zukab zikir secara lafzi, zikir yang lafaz ni, cukup dah dengan panduan daripada Allah dan Rasul yang diajar dalam Quran dan juga hadis Nabi kalau nak berzikir sungguh-sungguh. Bahkan zikir yang terbaik menurut Al-Imam Nawawi, zikir lafaz ni adalah baca Quran. Sebab dalam Al-Azkar ada satu bab khas tilawatul Quran yang dia cerita bahawa pada muqaddimah dia cerita dah yang sebaik-baik zikir itu adalah baca Quran. Tak ada tuan-tuan, baca Quran lah zikir paling hebat sekali. Bahkan di dalam itu disebutkan, Imam Nawawi menakalkan berapa orang di zaman salaf, zaman awal Islam ni khatam Quran ni sebulan sekali biasa, seminggu sekali biasa sangat, ramai sangat, 2-3 hari sekali biasa sangat, sehinggalah dia kata ada setengahnya ramai yang khatam sekali sehari, ada yang 2 kali sehari. Bahkan menurut dia, dia kata yang paling banyak kita terima mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali sehari semalam, mengikut riwayat yang Imam An-Nawawi terima lah, dia nukilkan dalam tu. Namanya Ibnul Khatib As-Sufi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Dia antara ulama yang awal. Dia sebut 8 kali sehari semalam, 4 kali siang, 4 kali malam. Dan menjadi kebiasaan, kata Imam Nawawi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan tabi'in dan tabi'in, mereka yang mengkhatamkan mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dengan hanya 1 rakaat solat sunnah. Itu dia sebut dalam tu. Sebab tu zikir yang paling hebat ni tidak lainlah baca Quran, tuan-tuan. Kita bacalah kisah orang saleh ni, tidak lain melainkan mereka ni berzikir dia hanya walaupun kita duduk suruh berzikir dengan lafaz yang pelbagai, kadang-kadang tak ada pun Al-Quran dengan hadis. Berapa ribu orang ini berzikir? 40 ribu, 50 ribu, 60 ribu. Tulis dalam Facebook, tuan-tuan, nak tunjuk kat orang berzikir ni. Dah, zikir yang paling utama adalah baca Quran. Kena lazimi Quran kita ni. Begitu tuan-tuan. Bapak-bapak rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi sebut siapa dia yang paling, antara yang khatam 30 juzuk dalam hanya 1 rakaat, antaranya Khalifah ataupun Sayyidina Uthman ibn Affan, 30 juzuk dalam hanya 1 rakaat. Antaranya lagi Tamim Ad-Dari yang asalnya dia Kristian, akhirnya masuk Islam, dan hadis yang tersohor berkenaan dengan hadis Jassasah, hadis pengintip dalam riwayat Muslim tentang dia bertemu dengan Dajjal di satu kepulauan Yaman, itulah Tamim Ad-Dari. Dan kemudiannya yang ketiga disebut Sa'id bin Jubair, antara yang khatam 30 juzuk hanya dalam 1 rakaat. Sebab tu saya di Kuala Lumpur, saya selera lah dengan orang kita pergi kuliah ni, kita kata
sebenarnya solat qiyam tarawih ni tidak ada jumlah yang tetap daripada Rasulullah. Jemaah pun sunnah, buat sendiri pun sunnah. Tapi kalau buat sendiri ni 2 rakaat boleh tuan-tuan kita ni. Saya lah. Jadi lebih baiklah buat jemaah semangat sikit nak buat banyak rakaat dan juga dengar bacaan panjang. Jadi apa kata saya bagi cadangan, tahun depan ni surah masjid ni jangan buat banyak. Tak payah buat 8, tak payah buat 20, buat 2 rakaat je. Tapi rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Ada berani kau saya kata. Kita tengok tu email kau makmu tombeh dulu. Ambo tak apa kata sebab ambo pergi kuliah tu kita sekirah lain tak salah sini. Begitulah kita bergurau Tapi nak katanya hakikatnya zaman Nabi begitulah. Sebab tu Rasulullah sendiri Aisyah kata solat malam tak lebih 11 rakaat. Tapi 11 rakaat Rasulullah tak boleh nak kira dengan kita tu 1 rakaat Baqarah. Lepas Baqarah siapa pula? Ali Imran. Lepas Ali Imran surah An-Nisa pula. Lepeh lah kitanya. Sahabat yang ikut berketal lutut mufarakah tuan-tuan tak larat. Begitu. Jadi tak apa kita buat asal buat. Jangan tak buat sudah. Masalahnya tak buat ni. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala. Baik. Kemudiannya sebab tu siapa dia minat zikir, minat nak beramal, minat nak baca doa, balik kita al-azkar. Di sana Rasulullah ajar sebutir-sebutir daripada celik mata sampai kau tidur balik ada berlaku dalam tu. Pakai tuan-tuan, duduk tengah tidur mengigar, kena ambak kata. Khabar tu Rasulullah ajar nak baca gapo tu tengah malam tu. Sampai tahap tu. Maksudnya kalau mimpi dikacau oleh iblis gitulah ataupun jin. Rasulullah ajar nak baca gapo tu. Ludah 3 kali kiri dan sebagainya, ada cara dia. Tapi kita tak mengaji, ni masalah. Kita tanya petua, ustaz apa petua kalau mengginggar malam-malam kecil malam? Petua kita. Petua ni gak macam-macam dia kurang tu. Petua begini, ikut kepala otak dia. Sepatut soalan kita tanya, ustaz minta maaf nak tanya, ni nak raya ni apa sunnah Nabi? Tu soalan dia. Apa sunnah Nabi dalam nak menghadapi hari raya? Apa sunnah Nabi dalam keadaan bila kita mimpi jumpa benda yang buruk? Apa sunnah Nabi bila kita bangun pagi nak buat gapo? Apa sunnah Nabi dalam keadaan kita nak menghadapi hari-hari setiap hari ni apa benda perlu buat? Tu soalan sepatutnya. Di meja ceramah ni ditanya. Bukannya jumpa ustaz tanya, ustaz apa petua? Nak bagi begini. Petua ni gak. Boleh tahan reka tuan-tuan. Nampak beza soalan. Ibu-ibu khususnya suka tanya soalan petua. Petua ni lah macam-macam lah petua ni. Tapi aku tanya sunnah. Bila tanya sunnah mesti ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak reka. Masalah tak boleh reka ni masalah ni. Bila tak boleh reka kena belak kitab. Bila kena belak kitab kena ada ilmu. Bila kena ada ilmu kena mengaji. Ni masalah. Jadi kita jadi kita cuba ajaklah masyarakat supaya melazimi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Imam Nawawi buat kitab Al-Azkar, dia mari pula sebab dia tahu kita tak mampu nak mengaji Sahih Bukhari, Muslim. Saya kalau ada slide show saya tunjuk kitab-kitab hadis ni. Ustaz-ustaz kita balik Mesir, balik Jordan tu bawa baliklah kitab, baca tak tahu lagi tu tapi bawa balik kitab tu banyak dalam mari dia tu. Tapi kita tunjuk biar masyarakat kena ni Sahih Bukhari, ni Sahih Muslim. Adakah semua dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahih? Sahih lah, nama dia pun sahih. Tapi dalam Jami' Tirmizi, dalam Muwatta' Imam Malik adakah sahih belaka? Tak semestinya. Apa pula? Imam tu imam hadis apa dia riwayat? Dia tak riwayat kitab sahih, hadis sahih belaka je. Memang dia sengaja masuk ke selain daripada hadis sahih dan hasan, juga hadis-hadis yang dhaif, yang kadang-kadang munkar, bahkan maudhu' dan sebagainya. Sengaja. Kaedah dia susun kitab dia. Ni kena mengaji khusus. Bukannya ni ada dalam Jami' Tirmizi ni tak sahih. Bukan gitu. Jadi mengaji hadis ni benda hak memang agak kritikal dalam pengajian Islam dan dia sangat payah tuan-tuan. Bukan semua orang boleh mengaji bahkan mengajar hadis. Kita mengaji universiti, saya mengaji universiti 4-5 tahun. Kita mengaji silibus. Silibus ni ustaz kita yang sedia ke. Lepas tu nak dekat dengan periksa dia winota. Baca ni nak masuk periksa. Tu ya. Kalau sendiri tak baca, kalau sendiri tak pergi ngaji pula di lain dan sebagainya, setakat tu je lah. Setakat tu je lah degree tu. Dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang ngaji sungguh-sungguh mengikut sistem yang sebagaimana yang dibuat oleh ulama-ulama dulu, mula dengan hafal Quran, paling tidak ambil 10 tahun. Dan sistem ni masih diamalkan di belah India Pakistan.
Alhamdulillah ada beberapa tempat di Malaysia ni, termasuklah di Malaysia ni, di Kelantan ni ada dibacok namanya Darul Kautsar, antara yang buat sistem tersebut 10 tahun tuan-tuan, mula dengan hafal Quran 2 tahun, ngaji kitab ni ngaji belaka fiqh 4 mazhab. Tu akidah salaf dengan khalaf dua-dua mengaji, sifat 20 mengaji, akidah 3 pun mengaji. Nak balas kan ngaji belaka, barulah dia mari dengan ilmu kecek. Bukan mari nak cari balas, tidak, mari nak bagi penerangan yang mana yang terbaik untuk masyarakat, bagi pencerahan dan sebagainya. Maka di hujung habis 8 tahun dia mengaji, 2 tahun akhir tu barulah dia panggil dauratul hadis. Kena cukup syarat, bahasa Arab kena mulik, cukup ilmu alat belaka, bahasa Arab dengan balarah je, dengan arut, dengan belaka-belaka, barulah layak untuk masuk mengaji hadis. 2 tahun tu khatam 7-8 kitab tu. Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta Malik dan sebagainya, khatam kulit ke kulit, berserta dengan ilmu-ilmu, seni-seni ilmu dia panggil riwayah. Kena perawi-perawi begitu begini, Allahu Akbar. Ini benda yang tak ramai ustaz kita fokus di alam Melayu. Di Malaysia ni pun sebab tu jarang kita jumpa orang yang ambil bidat dalam bidat hadis. Sangat-sangat jarang. Di peringkat pengajian di universiti ataupun di aliran pondok dan sebagainya, aliran tradisional ni jaga yang fokus dalam bidah hadis. Sebab payahlah masa kena panjang. Begitu tuan-tuan. Tapi bagi orang yang bila dah rasa seronok, ini sebenarnya bila kita kalau saya Nabi sungguh, kita mengaji hadis Nabi lah. Sebab bila kita mengaji hadis Nabi, kita ulang balik apa yang Nabi sebut. Kita kata anin Nabi sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sebut. Jadi kita ulang balik lafaz Rasulullah sebut. Itulah cinta sebenar tuan-tuan. Bukan duk cium tapak kaki tu. Nabi tak suruh cium tapak kaki dia. Carilah nas mana-mana pun tak ada Nabi suruh. Kita tunjuk mana ayat Quran dengan hadis cerita. Sahabat buat itu cerita lain. Sahabat buat betul-betul Nabi duduk depan mata. Kita ni lagu mana kita nak tahu benda-benda hak ada yang diklaimkan ini hak Nabi tu benda-benda Nabi punya. Macam mana? Kena tipu hidup kita ni tuan-tuan. Tidak lain lah orang mari buat gitu. Wallahu a'lam, saya sebut serius sebab saya kalau lupa benda tu depan mata. Tidak lain lah mereka ada kepentingan. Lepas tu dia jual ubat lah, dia jual air lah, berapa hak 5 ya jadi 10 ya, 20 ya, tu ya benda je akhir. Tu ya. Tak sudah dengan gitu ya. Banyak hak menipu tuan-tuan. Gitu ya nak sebut. Baiklah kita fokus kepada benda hak jelas Rasulullah tinggal. Quran dengan hadis, tabarruk nak ambil berkat ni, ambil berkat dengan Quran dengan hadis. Apa dia ambil benda-benda hak? Allahu Akbar. Tapi macam yang kita sebut semalam lah, kalau tengok video tu kak, hak duk mari tu buat haji, buat lebar, ustaz-ustaz orang surah masjid, mamak rempik gapo no orang pergi disko tak mari cium tapak kaki tu tuan-tuan. Sebab kerana apa? Kerana atas nama cinta pada Nabi ni, dia jadi satu modal, dia jadi satu asas yang kuat untuk nak tipu orang ni. Allahu Rabbi waliyadzubillah min zalik. Semoga-moga orang Kelantan ni bebaslah daripada perangai lagu tu. Tidak mudah tertipu, tidak mudah terpesona dengan cerita-cerita yang pelik-pelik gitu. Sebab kita mudah terima cerita-cerita yang pelik-pelik. Sebab tu kita kata baik kita fokus kepada kisah-kisah yang sahih daripada Al-Quran dan hadis yang begitu hebat. Tuan-tuan, malam ni kita nak baca satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, juga oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni selain daripada Matan Arba'in Nawawiyah, selain daripada Al-Azkar, kitab juga dia yang paling hebat diterima di Nusantara dengan begitu sekali meluah, iaitu Riyadhus Salihin min Kalamin Sayyidil Mursalin. Taman orang-orang saleh daripada lafaz kalam Sayyidil Mursalin, bos segala rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama yang Al-Imam Nawawi bagi pada nama kitab tersebut. Ada lebih kurang 1800 hadis, yang mana 1800 itu merangkumi apa yang seorang muslim perlukan dalam sepanjang hidup dia, bermula daripada awal sampailah akhir. Sebab kalau kita betul nak ikut Nabi sungguh-sungguh, inilah antara kitabnya yang cerita secara detail. Ada ziarah kubur lagu mana, ada ziarah jiran lagu mana, ada ziarah orang sakit lagu mana, ada belaka petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Riyadhus Salihin ini sebagai juga Matan Arba'in An-Nawawiyah mendapat perhatian yang begitu luas oleh ulama-ulama sepanjang zaman selepas dia, termasuk daripada mazhab-mazhab lain. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Itulah karamah
Itulah hakikat besarnya seorang ulama namanya Imam Nawawi, yang mana dia sampai hari ini kalau kita sebut nama, kita akan nukilkan doa rahimahullahu ta'ala. Kita sebut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa pun akan sebut, sebut Imam Nawawi rahimahullah. Itulah karamah dalam arti kata yang sebenar bagi seorang ulama, bukan kubur dia. Tak penting pun kubur dia di mana, tuan-tuan, tidak. Tapi yang lebih penting, apa yang dia tinggal pada ummah, yang mana dirujuk, yang mana dikaji, yang mana jadi petunjuk kepada ummah sampai hari ini. Itu sebenarnya dalam arti kata pengajian ilmu, karamah seorang ulama. Tuan-tuan, hadis yang kita nak baca bincang sikit pada malam ini, iaitu hadis nombor 6 daripada kitab Riyadhus Salihin. Menarik hadis ini kerana dia kena dengan konteks masa zaman ini. Ia berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang mana al-asharatul mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas ni satu ketika di ketika Hajjatul Wada', pada tahun Hajjatul Wada' ni, haji yang terakhir daripada hidup Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas telah jatuh sakit. Masa buat haji tu Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Rasulullah mari ziarah dia. Bila Rasulullah ziarah dia, berlaku satu dialog yang sangat penting, yang mana ulama-ulama kemudian dalam bab mawarith, ni bab pewarisan harta, telah ambil hadis ni untuk istimbak satu hukum khas dalam bab pewarisan harta ataupun faraid dan sebagainya, iaitu tidak boleh harta yang kita ada ni untuk kita nak wasiatkan bagi derma selain daripada anak cucu kita, anak kita, tak lebih 1/3. Ini diceritakan dalam hadis ni. Siapa dia mengaji khas dalam bab mawaris ataupun faraid dan sebagainya akan jumpa hadis ni. Kita baca secara umumnya, tuan-tuan. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manab bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Ishaq, katanya ahadil asharatal mashhudi lahum bil jannah, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu di 'am hajjatil wada'i min waj'in ishtaddat bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li, afa atasaddaqu bi thuluthay mali, qala la, qultu fashatru ya Rasulullah, faqala la, qultu fathulus ya Rasulullah, qala الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أكوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca makna dia. Daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah ni sangat-sangat istimewa, tuan-tuan. Dia berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, kita sebut tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah seorang sahabat Nabi yang dijamin 10 yang dijamin masuk syurga. Jadi kisah ni telah menjadi satu sumber istimbak hukum oleh para ulama fiqh, kemudian khususnya dalam bab mawarith, pewarisan harta, kerana ada satu mesej yang penting yang nak disampaikan dalam hadis ini sebagaimana yang dihuraikan oleh ulama kemudian. Kemudian katanya daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dia bercerita, siapa dia cerita? Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada'. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas telah jatuh sakit ketika berlakunya Haji Wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang menjengukku ketika aku sakit keras. Kemudian aku berkata ataupun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakitku ini sangat keras sebagaimana yang engkau tengok sendiri. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak." Sebab tu tuan-tuan, antara fakta yang kita kena betulkan adalah bukan hanya Abdul Rahman bin Auf daripada sahabat Nabi yang kaya, tidak. Sebenarnya sahabat Nabi ni ramai kaya. Antaranya Anas bin Malik, budak suruhan Nabi. Di akhir hayat dia, Rasulullah doakan dia masa dia kecil,
Umur panjang, anak ramai, harta banyak. Sungguh Anas bin Malik ni antara sahabat yang lambat mati, umurnya lanjut, dan juga dia ni anak ramai. Bahkan dia sendiri dengan setengah riwayat sebut dia telah tanam anak cucu dia ni dekat 60 orang. Nak katanya panjangnya umur dia tu, dan ramainya anak dia dengan cucu dan sebagainya. Bahkan harta dia banyak. Itu sebab kita kena dan ada hadis yang menyatakan Abdurrahman bin Auf telah masuk neraka, masuk syurga dengan keadaan merangkak. Sebab tu ulama-ulama hadis nilai balik hadis itu tidak sahih secara jazamnya, melainkan ada masalah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Sebab tu kena perhati betul-betul. Bila kita nisbah satu kisah pada seorang sahabat, kita kena pastikan dia sahih. Kerana kalau tidak kena cara, dia jadi satu celaan ataupun jadi satu merendahkan martabat sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Dalam kisah ni sebenarnya ramai sahabat Nabi yang kaya raya, bukan Abdurrahman bin Auf, tapi yang paling kaya mungkin Abdurrahman bin Auf. Begitu. Bukan semua sahabat miskin macam Abu Hurairah. Abu Hurairah pilihan dia sendiri. Abu Hurairah ahli suffah, dia duduk, dia memang ahli suffah. Dia jadi anak murid Nabi 24 jam. Sebab tu riwayat hadis banyak daripada Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lain tak banyak riwayat hadis. Umar tak banyak, Abu Bakar tak banyak. Sebab apa? Sebab mereka ni bila kita sebut sahabat Nabi, bukan bermaksud dia ni mereka ni duduk dengan Nabi 24 jam, tuan-tuan. Tidak. Dia macam kita lah, ada kerjaan masing-masing. Cuma tayin jumpa, tayin solat Jumaat 5 kali sehari semalam. Masa tu lah nak jumpa sungguh-sungguh. Sebab tu hadis tak banyak sahabat-sahabat lain yang riwayat. Melainkan antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Itu panjang pula nak bincang. Kenapa Aisyah disuruh kahwin muda walaupun umur dia khilaf di kalangan ulama hadis. Berapakah umur sebenar? Tak apa kita tolak tepi. Tapi antara sebab kenapa Aisyah Allah Ta'ala suruh Rasulullah kahwin awal, kerana kemudian Aisyah lah menjadi sumber hukum dari sudut hadis tentang bab fiqhul mar'ah, fiqh kewanitaan, bab nifah, bab begitu begini, bab jima begitu begini, mari daripada Aisyah lah. Dan sahabat-sahabat Nabi dan juga para tabi'in banyak kemudian mari ambil manfaat istifadah dan guru dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tuan-tuan? Begitu sekali. Jadi setiap apa nak nisbah pada sahabat Nabi, kena ada ketetapan yang khas, kena pastikan dia sahih. Kalau tidak, dia jadi celaan. Dia takut kita jadi tidak adil dengan sahabat Nabi. Kerana di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menghormati sahabat Nabi adalah benda yang wajib. Sebab tu Syiah kita tak boleh terima. Ya, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, dia sayang pada Ahlul Bait, tapi dalam masa yang sama dia celak. Mereka telah mencelak, mereka telah mengkafirkan, mereka telah buat macam-macam pada sahabat yang lain. Jadi sebenarnya walaupun mereka telah berakidah, katalah dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi kemudian dia buat benda yang membatalkan akidah dia sendiri. Sebab tu majoriti ulama dunia semasa ni tak terima dah Syiah sebagai satu ataupun bahagian daripada Islam. Tidak, tuan-tuan. Itu tuan-tuan tengoklah pandangan-pandangan mazhab mana-mana pun hari ni, pandangan ulama termasuk Qardawi dan sebagainya. Lebih kata Syiah ni tidak Islam. Sebab dia buat benda yang membatalkan akidah. Mengaji akidah, selain daripada mengaji kenal Tuhan tu lagu mana, kena mengaji juga perkara-perkara yang membatalkan akidah. Baru lengkap mengaji akidah. Sekadar mengaji kenal Tuhan saja, akidah tauhid, tapi tak mengaji benda yang membatalkan, tak lengkap lagi. Kena mengaji juga yang membatalkan. Sebab tu di alam Melayu kita tak pelik jumpa. Siapa dia? Tok Haji, Tok Lebat, surah masjid tak tinggal solat apa semua begini-begini, tapi ngabomo dia beri. Kita jumpa naik haji 5 kali, tapi ngabomo tak boleh pergi, berhimna. Sedangkan bomo ni tuan-tuan, hadis jelas-jelas sebut pergi jumpa Tok Bomo tu 40 hari dah semaya tak terima. Belum kata ya, lepas tu dengar dia kecek, dah pula boleh tercabut akidah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi bila mengaji akidah, kena gaji juga perkara yang membatalkan akidah, baru lekat. Kalau tidak, tak lekat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, saya ingat masjid kita ni dah banyaklah ustaz-ustaz mengajar ni. Baik, dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kita nak lawan ujian pun tak larat suara kita ni. Tadi saya harap tuan-tuan dengar lah suara ni. Kemudiannya apa yang berlaku? Sa'ad bin Abi Waqqas telah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakitku ini sangat keras." Yang ni beratlah sakit. Tua dah mereka ni pada zaman itu. Rasulullah pun 62, 60 lebih dah umur masa tu. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Harta banyak. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku melainkan anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 daripada harta aku? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tanya,
Rasulullah, aku ni dah sakit, harta aku banyak, waris aku ni ada anak perempuan saja. Kalau ada anak lelaki banyak bahagia 2/3 kali ikut faraid. Anak perempuan 1/3. Itu kaedah faraidnya. Baik. Sekarang ni Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, daripada banyak-banyak harta aku ni, boleh tak aku derma 2/3? Aku nak derma kau orang lain. Aku nak derma. Sahabat Nabi ni duk mati, duk fikir nak buat kebajikan lagi. Duk fikir kata aku banyak ni kena selesai, kena derma banyak-banyak. Nah, 2/3 dia minta. 2/3. Apa jawapan Rasulullah? Kalau ikut logik kita, baguslah benda tu kan. Harta kita banyak, anak ada anak puai saja, nak derma 2/3. Dan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tak nak derma buat apa nama, buat disko tuan-tuan. Mesti Sa'ad bin Abi Waqqas nak derma untuk jalan Allah. Sepatutnya benda tu bagus. Ataupun dia pergi masjid kau, pergi surah kau. Nah, tapi dalam kes ni Rasulullah kata apa? Faqala la, tak boleh. Gitu. Nak harta 2/3 ni. Kalau kata 1 juta lah harta ada. Kita lah ni ada 1 juta harta. Nah, nak dekat mati, kita kata nilai harta Sa'ad bin Abi Waqqas ni 1 juta lah kita kata. Jadi nak dekat mati tu, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata dia tadi, Rasulullah, boleh tak aku nak 2/3, yakni dalam 700,000? Aku nak derma, boleh ke tidak? Faqala la. Rasulullah kata tak boleh. Baginda menjawab, tidak boleh. Aku kembali bertanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas tanya lagi, tak puas hati. Bagaimana jika setengahnya? Fasyatru, jika separuh boleh tak separuh? Ya Rasulullah, faqala la, tak boleh juga. Separuh pun tak boleh. Ada 1 juta nak bagi 500,000, ada 500,000 lagi. Lepas tu 500,000 tu nak pergi mana? Nak pergi ke masjid surga ni, bukan nak pergi buat disko ke apa, tuan-tuan. Pastilah Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat yang besar. Tak okey dia nak labur duit dia ke jalan maksiat. Tapi dalam keadaan ni Rasulullah tak beri. Ni pelik. Ni satu benda yang kita kena ambil perhatian. Maksudnya ada satu lagi benda yang lebih besar daripada derma, sekadar derma harta bila nak mati. Ni kita nak fokus malam ni. Balik pukul 10 lah tuan-tuan malam ni. Boleh ke? Boleh juga kita nak kelik ni. Baik. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, bagaimana jika 1/3? Fathulus, 1/3. Boleh tak bagi 1/3? Ya Rasulullah, baginda pun bersabda, Al-thulus. Rasul kata, ya boleh. Wathulusu kathirun au kabir. Tapi 1/3 tu pun banyak ataupun besar jumlah dia. Tu dia. Boleh nak bagi juga, tapi 1/3. Boleh tak 1/3? Sama kena ya? Rasul kata boleh. Tapi sebenarnya 1/3 tu pun banyak ataupun besar jumlah dia tu. Sebab ada keutamaan lain. Bagi seorang bapa, ketua keluarga ni, ada satu keutamaan lain yang perlu dia fokus. Apa dia? Kenapa? Kata Rasulullah, kita baca mata Arab sikit. Innaka antazara warasataka aghniya'a khairan min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nafs. Sesungguhnya kamu ni, ke atas kamu, tazara warasataka aghniya'a, meninggalkan kepada waris kamu aghniya. Aghniya ni kekayaan, maksudnya kecukupan harta. Bagi kamu ni sebenarnya yang lebih utama bagi kamu adalah apa dia? Meninggalkan harta yang cukup untuk survival kepada waris. Itu lebih utama daripada menyebabkan mereka terpaksa meminta-minta dengan orang lain. Itu sebenarnya. Maksudnya harta kita banyak mana pun, ayah-ayah sekalian, walaupun kesok hati dengan anak lagu mana pun, tetap harta kita adalah hak anak-anak. Itu yang lebih utama. Mungkin ada anak yang kita tak berapa suka dan sebagainya begitu begini, tapi tetaplah bila harta kita, hak anak itu yang paling utama. Tuan-tuan bapa rahimahullah taala. Kemudian Rasulullah kata lagi apa dia? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Dan sesungguhnya kamu ni, bila kamu bagi nafkah kepada isteri kamu itu demi untuk mendapatkan wajah Allah, rahmat Allah ni, wajah Allah ni mendapatkan apa nama? Ni masalah apa nama? Mutasyabih ni. Untuk mendapatkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sehinggalah apabila kamu menyuapkan nafkah ke mulut isteri kamu pun termasuk daripada sedekah untuk mendapatkan rahmat Allah dan sebagainya. Siapa hak tu tuan-tuan? Orang jatuh suami ni cari harta untuk isteri buat balik anak-anak pun dikira bagi
satu benda yang sangat utama yang mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala selain daripada melaksanakan tanggungjawab dia. Baik, sini kita berhenti sebentar, kita nak ulas sikit. Tuan-tuan, berdasarkan pemerhatian peribadi saya, nak azan dulu kah? Tok Imam, nak azan dulu kah? Nak bayar dulu kah? Tak. Terus, okey. Berdasarkan pemerhatian peribadi kita, di alam Melayu ni, ayah-ayah yang agak berumur, veteran ni, biasanya anak-anak agak sensitif nak kecek pasal harta ni. Betul ke tidak? Ni gaya ni nak jumpa ramai-ramai berani kau agak-agak anak-anak tanya, ayah, tanah-tanah tu bila nak bagi? Agak-agak berani tak tuan? Ayah tak berani. Benda tu patah, benda tu dianggap sebagai kuih ajar sangat. Betul ke tidak? Sebenarnya salah tuan-tuan ya. Sepatutnya ayah-ayah bila dah umur agak veteran ni, sebab Rasulullah pun sebut umat dia ni 60 lebih begitu je. Lebih tu subsidi sangat dah tu. Itu kita realiti yang kita kecek nah. Jadi begini tuan-tuan. Bila banyak kes berlaku di alam Melayu ni, di Malaysia khususnya, bila berlaku kematian seorang ayah, masa ayah ada, adik-beradik alhamdulillah boleh kecek kira molek duduk sekali, balik raya ramai-ramai. Jam 12 jam pun tak apalah, asal kau boleh raya dengan ayah dengan mak. Betul tidak? Tu. Pendek masa kita jawab sendiri. Betul. Nah, tapi bila banyak kejadian yang berlaku, pengalaman peribadi kita depan mata sekalipun, dan sahabat-sahabat duk cerita, lebih kurang cerita dalam Melayu, dan drama-drama Melayu pun banyak duk ulas cerita yang sama. Bila saja ayah mati, bermulalah episod yang tak manis berlaku. Bila saja ayah mati, adik-beradik mula mengukit. Mana tanah-tanah ayah, getah ayah apa semua nak kira. Bila tunjuk gerai tanah apa semua begitu begini, bapa nama habis orang ni? Bapa tanah ayah ni nama habis orang ni. Mulalah episod gaduh adik-beradik, sampai ke masa muka tak pergi langsung, sampai ke raya ke berapa, kira putus langsung. Banyak berlaku. Tapi masa ayah hidup okey. Sebab getah tadi gaduh bala, masing-masing nak hak masing-masing, tak clear, rasa dizalimi begitu begini, maka bergalah gagah habis getah. Kadang-kadang tak banyak pun getah ni. Tanah sekeping gitu ya, gak dia pun kaya dah, tapi tak boleh sebab hak dia. Dan ini berlaku. Saya tahu tuan-tuan ada pengalaman masing-masing lah. Ini berlaku. Jadi apa sebab benda ni berlaku? Sebabnya masa ayah tadi, masa hidup dia tak selesai dulu. Masa dia hidup dia tak selesai. Dia tak panggil anak-anak dia duduk sekali, ni ayah ni ada 10 keping tanah, aku nak bagi sama bapakmu ni, aku nak bagi dengan cara yang pada perkiraan aku benda ni molek, adil. Maksudnya dia guna kaedah hebah. Dia hadiah ke masa dia hidup lagi. Tak, dia sipai, dia buat tak cara. Dan bila mati, maka berlakulah apa yang berlaku, berantakan berlaku. Bahkan ada kes yang berlaku apa dia? Mungkin bila mati tu, sebelum mati ayah dia tukar nama anak sulung seorang belakang. Tanah-tanah gitu. Sebab apa? Sebab mung ni sebagai pemegang wasi ataupun dia panggil pemegang amanah. Bila aku mati, mung hidup ni, maka mung uruslah dengan secara adil bagi adik-beradikmu. Tak bila mati tengok nama abang seorang, abang kata aku tak tahu, ayah suruh nama aku seorang. Tak, dia bagi kat aku seorang lah tu nama kan. Dia ambil ke dia rumah seorang. Bandah tuan-tuan. Nah, pada tak sampai 2-3 hari, kena ke dia pula mati atau terjatuh pada anak-anak pula. Jadi rumit. Benda ni tak ramai orang Melayu cak dah. Sebab tu di belah Kuala Lumpur ni banyak rumah jing duduk. Sebabnya bila mati tidak jelas. Adik-beradik tak boleh nak duduk sekali. Rumah ni, rumah saka ni nak jual ke, nak duduk ke lagu mana? Dah moga anak-anak kaya belaka dah. Abang long kata, ni rumah saka ni, kita beranak rumah ni tak boleh jual. Mari mana rumah saka tak boleh jual? Tak ada lah tu tak ada masalah. Patut habis kedua kata, kita buat backing molek, patut kita buat chalet lah, boleh buat nega. Adik basuh kata, tak boleh. Nah, jadi galah bala-bala. Jadi tak sudah, sepatutnya bila ayah ni mati, yang dia nak sangat daripada anak-anak, doa anak yang saleh. Tu je. Yang dia nak bila duduk dalam kubur ni, al-waladus salih yad'u laha. Tu yang benar tuan-tuan. Tanah banyak-banyak ni tak ada guna dah. Tapi kerana balah adik-beradik begitu begini, kadang-kadang anak ni rasa ayah dia menzalimi dia. Boten masa dia hidup ni, dia cara ke ayah dia. Ayah dia sakit lama, stroke gitu gini, dia cara. Tiba-tiba bila ayah mati, tubik-tubik gerai tanah, nama habis seorang. Kerana ayah kita ni takut tidak doa yang dia hantar,
duk menyopo seranuh dah pula. Begitu tuan-tuan. Naudzubillah min zalik. Tapi ini berlaku kerana ayah-ayah masa hidup di masa umur veteran ni, sebelum meninggal ni tak selesai. Amo sebut secara jelas lah, sebab jari-jari balik, sebab tak hari dah lepas ni sebut lalu. Nah, jadi kena selesai. Masa hidup ni kena selesai lalu bagi. Banyak tempat ambo ambil 1 bulan round di Kuala Lumpur ni cerita tajuk ni. Dah banyak respon yang mari, rupa-rupanya ramai tak canduk. Tak ada walaupun sekeping pun kata apa nama? Surat ke berapa ke tak cara kira mati kat maksudnya begitu. Yang mana sebenarnya nak mengurus ke harta pusaka ni bagi orang hak biasa, naik turun amanah raya, naik turun pejabat tanah ni tidak semudah yang disangka. Jadi menjadi keperluan kepada ayah-ayah sekalian hak berumur, hak veteran ni, hak muda pun kita setuh bani bahawa mesti selesai memudahkan urusan pembahagian harta ni di kalangan anak-anak, biar anak rasa diadili, kita sayang pada dia, kita mati dia doa atas doa pada kita. Tu yang kita nak tuan-tuan. Gitu sekali. Dan ada yang berlaku lagu mana? Biasa orang kerja ni, kalau orang muda macam kita dulu umur 20 mula-mula kerja di Kuala Lumpur, ada EPS also. Kita buh nama mak kita lah biasanya kalau mak kita hidup lagi. Kemudian bini, bila bini beranak, ada anak 5 ni. Nah, ada bini seorang. Kalau seorang lah, kalau ramai-ramai lah. Jadi penamanya dia letak nama mak. Takdir Allah Ta'ala mati umur muda, 30 lebih mati. Nama penama dalam EPS also tu tak tukar. Jadi yang boleh claim benda tu penama. Maka tertua pun, mak tua ni, mertua ni pergi claim. Nah, mula-mula tak apalah, tak ada apa-apa. Tengok-tengok cek ada 100,000, pening kepala, daripada pening. Nah, jadi dia berkata, dah cek nama aku, hak aku lah. Moga anak aku juga makan harta anak yatim tuan-tuan. Jangan main-main. Ini makan anak yatim. Banyak ni berlaku ni. Banyak berlaku ni. Penama tu bukannya pemegang wasiat, dia hanya pemegang amanah. Harta seorang ayah ni lebih pada anak-anak tu kena selesai dulu. Tu kena selesai dulu tu. Jadi benda-benda begini berlaku. Kena pula menatu tu menatu hak dia tak berapa sayang. Ada bukan pilihan hati dia masa anak dia nikah tu. Dia kata tak kira. Ada nama aku cek ni jadi harta aku, maka makanlah harta anak yatim. Dan ini berlaku. Jadi cara yang terbaik, cadangan kita, cara yang terbaik di waktu-waktu yang berbaki ini kena selesai tuan-tuan. Panggil anak-anak duduk sekali, kecek kira, nak balas pun balas masa hidup, tak apa. Balas masa hidup boleh minta maaf lagi tuan-tuan. Balas masa kita duduk dalam kubur, adik-beradik anak-anak kita balas ni, tak sapa dah. Allahu akbar, naudzubillah min zalik. Nak baik tak tahu bila dah. Ini berlaku. Lama-lama orang Kelantan ni debel-debel berlaku. Janganlah weh. Bak reta ni adik-beradik takir lagi. Jadi kita nasihat begitu. Masa hidup dia alhamdulillah bila kita kecek begini di Kuala Lumpur mana, orang kaya sana pun rupanya mereka ni tak ada maklumat. Ustaz-ustaz pun tak kecek benda ni. Dia siapa kau mari tu bagus ustaz tu topik ni. Memang kena setu. Dan dia ada pembahagian yang lebih rinci tu kena suruh pada pakar lah, pergi rujuklah majlis amanah raya ke loya-loya ke benda tu aku tak erti. Kena rujuklah pakar dia. Tapi nak kata kesedaran untuk mengurus ke harta yang ada ni, tamu-tamu hayah-hayah sekalian hak harta banyak, tanah banyak, memang kena selesai. Utai-utai kena tulis sungguh tu. Sebab harta saka mula-mula kena selesai dulu mengurus ke kematian. Yang kedua kena selesai utai belaka. Kalau tak ada utai tulis apa semua macam mana? Tiba-tiba mari orang mana dulu ayah ada berutai 40,000 dengan kita, penipal lah tuan-tuan. Kena bayar tu, anak-anak waris tu bukan sekadar terima reta, hutai pun kena beban atas dia tu. Tu kena faham sungguh tu. Jangan terkejut mari. Ni dulu ayah dulu masa nego dulu, nak bayar kerak. Ada berutai dengan kita 50,000 tu. Tak ada oyak tu. Tak oyak ni ada ni bukti belakang ni resip apa semua. Penipal lah anak-anak. Tak, tapi kena tanggung. Sebab kita anak dia selain daripada kita berhak ke atas harta dia, hutang dia tinggal pun kita kena ambil tanggungjawab. Siapa hak tu? Sebab tu anak-anak pun kena tanya orang tua. Ada ayah hutang mana-mana lagi tak tinggal. Kena oyak, kena tulis tu. Kena tulis. Detail. Sebab tuan-tuan hutang-hutang ni, orang mati syahid pun langit tak terbuka. Orang mati syahid ini tak ada lah mati paling hebat sekali. Tapi nak naik ke langit, nak naik jopong, naik malaikat bawa roh dan nak naik ke langit tu tak boleh tembus langit pertama sebabnya ada hutang. Orang mati syahid itu. Pak kalau mati sepuluh kita ni, cimani darah tinggi apa semua gini, begitu tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang juga sangat penting untuk orang muda. Saya duk menengung bila saya duduk Kuala Lumpur, kita duduk Kuala Lumpur ni kita duk menengung.
Aku ni kalau tiba-tiba mati sebab lon ni tak kira tua muda mati ni. Nah, hak muda pun mati molek Allah. Kabar-kabar jatuh, kabar-kabar accident dan sebagainya. Saya dak fikir, aku ni kalau tiba-tiba mati, hak tinggal pada anak-anak ni bukan tahu sedangkan hadis Nabi sebut apa? Meninggalkan kecukupan harta kepada anak-anak itu lebih utama. Tuntutan agama lah maksudnya Nabi suruh tu. Maksudnya seorang ketua keluarga kena fikir, aku ni kalau mati aku tinggal gapo ke anak bini aku? Kena fikir. Salah satu tanggungjawab. Bukan main ni. Hadis Nabi sebut saya jelas. Makanya saya duk fikir, aku ni kalau tiba-tiba mati, anak ada 3 orang dah ni, baru. Bini seorang je lah. Nah, kalau tiba-tiba mati aku mana ni? Sebab yang confirm tinggal hutan banyak. Allah ni lah orang duk Kuala Lumpur mana ni, hutan nampak je hebat tu tuan, hutan belakang tahu. Nah, jadi kalau mati tinggal hutan kita ni. Saya lah sana. Jadi bila tinggal hutan, tidak menepati tuntutan Nabi itu satu hal dah. Patut untuk survival anak isteri ni, tambah-tambah kalau mereka yang anak isteri tak kerja ni lagu mana? Duduk rumah sewa, anak 5 orang sekolah belakang, duit simpanan tak ada langsung. Lepas tu bila mati pula orang surah mari tanya, tak saya buat jamu ke malam ni? Ni pening juga ni. Kalau seorang keluarga mati, suami, dia kerja driver taksi lah kita kata di Kuala Lumpur, tinggal balu seorang anak 5, duduk rumah sewa. Orang surah masjid mari tanya, malam ni tak saya buat ke majlis? Tak boleh nak mikir tuan-tuan kita. Saya wallahualam secara peribadi saya kata zalim dah ni. Orang duk kalut anak tu laki mati ni, duit simpanan gapo tak ada gitu begini, tiba-tiba kita orang surah masjid kita tanya, tak saya jamu makan ke malam ni? La haula wala quwwata illa billah. Saya tak boleh nak terima secara logik akal, tak boleh. Bagi saya orang lagu ni zalim. Zalim orang lagu ni. Kita jelas sebut zalim. Sepatutnya orang surah masjid pakat duit dia holok pitih. Korek kau balu anak 5 ni. Dalam masa seminggu ni dia nak makan gapo tak tahu tu. Nah, dia nak makan gapo tak tahu dalam masa seminggu tu. Anak dia 5 orang tu nak makan gapo nak pergi sekolah. Sebab tu di Kuala Lumpur kita buat kan. Orang surah masjid sama ada hipon pitih ataupun kita pakat pitih atas makan beli nasi buku. Di Kelantan pun alhamdulillah sahabat-sahabat kita buat. Kita pilih dalam masa seminggu kita beli makan 3 kali sehari. 10 buku nasi ayam, nasi golek begitu begini, jatah 3 kali sehari. Biar dalam bak makan tu dia tak kena mikir dah. Dia nak kena fikir benda lain lagi ni, duk sedih benda lain lagi ni. Kita tolong dia dalam bak tu. Itu lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tanya, tak si jamu ke malam ni. La haula wala quwwata illa billah. Ini tidak wajar. Acik tuan-tuan mikir sikit. Acik kita mikir sikit. Tak kena kita tuan-tuan. Kalau kena ke kita, kena ke anak beranak kita hak jenis harta tidak ada, Allahu akbar. Nak kena fikir nak jamu orang. Stok laki baru mati, sumber patah-patah tak ada ni. Dan sebagainya. Tuan-tuan apa rahimahullah taala. Jadi bila kita fikir gitu, saya pun nak menengung nak tiga gapo ni kepada anak-anak kita. Tiba-tiba saya teringat 10 tahun dulu masa kita kerja di Kota Baru ni. Masa tu Kebimo mula-mula buka. 10 tahun, 15 tahun dululah. Cino-cino hok dok nego ni ke. Hok dok jual tepi jalan pakai seluar pendek ni. Kadang-kadang kita tanya dia. Kata uncle, you ada insurans ke? Sebab kita pelik, Cino ni dia berjaya membina generasi hok lebih kaya daripada generasi yang ada. Kalau kata tok ni nego, mari anak tu bila tok dia mati, anak ni tambah kaya. Bila-bila anak kedua ni mati, cucu dia tambah kaya. Jadi macam mana mereka membina kekayaan untuk generasi? Saya duk menengung, kita tanya dia, tak puas hatilah kita tanya. Uncle, you ada insurans ke? Dia kata ada. Berapa sebulan bayar? Tahu bini saya bayar, dia kata adalah dalam 1,000 sebulan. 1,000 sebulan, berapa lama dah you masuk? Adalah dalam 20 tahun dah. Saya duk menengung, kalau tapi masa tu tak tanya 1,000 sebulan tu dia seorang ke ataupun seluruh keluarga. Tapi kalau orang Cina ni biasa kan tuan-tuan ada saya boleh tanya. Biasanya ketua keluarga memang dia letak tinggi selalu. Jadi kalau 1,000 sebulan 20 tahun, yakni 30 tahun dulu lah kalau dia tak mati lagi ni, saya duk kira-kira value ataupun premium dia punya nyawa tu juta tuan-tuan. Juta. Juta. Bila juta saya pun selera. Saya kata uncle, kalau you mati kaya bini you.
Dia kata apa bininya? Anak-anak lah. Saya pun jadi terpanas sekejap. Betapa orang Cina ni mikir untuk anak cucu dia. Mikir bahawa kalau aku mati, aku tinggal satu warisan harta hak juta-juta ni. Kalau dia nego dia lebih makmur. Ni orang Cina punya mikir. Kena mengaji bab ni tuan-tuan. Kena mengaji. Kita duk marah orang Cina duk main ekonomi, duk pegang ekonomi Cina ni harbi tak harbi. Kita tak belajar hak baik daripada dia. Sebelum Islam hari di tanah Arab, Cina dah bina tamadun dengan India tu. Sebelum Rasulullah terima wahyu, tamadun Cina dah 1000 tahun tu. Dari sudut sejarah. Jangan duk kecil ke apa dia. Kita kena belajar apa dia. Jadi bila begitu saya duk fikir, oh patutlah. Maksudnya kalau di kampung kita dulu, kalau kita teringat ada seorang apik ni buka kedai bersihkan. Kerek. Dia mati, anak ni boleh buka kilang bersihkan. Mari mana piti? Insurans nyawa. Juta-juta. Lepas tu boleh ke kita masuk insurans? Jangan rusing, hamba tak nego insurans. Ni dia rusing, ustaz suruh jual insurans. Suruh ambil insurans. Tak, hamba tak jual insurans. Tapi hamba nak kata inilah kaedah ataupun harta warisan zaman moden. Yang mana kalau orang muda-muda ni tak boleh nak tinggal tuan-tuan atau apa nama ayah-ayah ni tak apalah ada tanah lagi apa semua kampung tu. Kalau orang belah kampung ada benda kau berapa gitu-gini tak using, ada juga getah nak tinggal kepada anak cucu. Macam kita hak muda-muda baru kerja. Hotel kata-kata ribu-ribu sebulan. Memang ada rumah kereta hotel belaka. Nak tinggal gapo? Jadi saya duk fikir-fikir balik, memang kena ada juga. Memang tamu-tamu yang tidak kerja kerajaan memang kena ada polisi insurans ataupun takaful lah Islamik punya untuk kelangsungan. Bahkan saya gelarkan ia sebagai inilah kaedah ataupun harta warisan zaman moden. Bila kita mati tinggal 200,000 ke anak bini. Cuma tak bagusnya ada cerita lah. Kalau masing-masing suami isteri ni tahu polisi masing-masing harga berapa, ratus-ratus ribu lah biasa. Kalau balah kat tak sedap kalau balah kan mulut lezat. Bila nak mati. Dah. Dia kata kalau balas sikit kan dia kata melambat matimu ni. Kalau mati boleh juga piti. Tu tak sedapnya. Tu yang orang tua-tua jadi sensitif sikit tu. Tapi hakikatnya tuan-tuan, wallahu taala alam, benda tu syariat bagi. Ulama-ulama pun dah bincang tentang takaful lah. Takaful yang Islami ni memang dibenarkan. Mencarung 100-200 bulan untuk simpanan anak cucu, bukan untuk diri kita semata. Itulah bila kita mati bolehlah kalau kata ribu, puluh ribu tu mana hotel apa semua begitu begini. Kalau kata driver taksi tadi pun tinggal anak 5 orang, bini seorang duduk rumah sewa, orang mari bayar, orang mari cek 50,000, lega tuan-tuan. Boleh menyawa sebentar. Dak warah mikir sebentar tidak kat Allah akbar saya. Dan ini berlaku di sekeliling kita. Saya bukan nak kempen kata suruh beli insurans dengan saya sebab saya bukan ejen. Tapi benda tu kena fikir sebagai kelangsungan dan juga kesenangan. Dua perkara tadi, urusan harta pusaka kena selesai awal, kalau boleh heboh siap-siap gitu begini, kerana ia melibatkan akhirat kita dalam kubur tu sejahtera ataupun tidak. Kerana matlamat kita bila tinggal dunia ni nak doa anak yang soleh, selain daripada sedekah jariah dan juga al-ilmu yuntafa'u bih. Tiga perkara tu tuan-tuan. Ada setengah orang Melayu ni, kita sikit lagi dah. Ada setengahnya simpan duit. Alhamdulillah dia simpan duit, kemudian dia tinggalkan wasiat. Apa dia? Kalau aku mati ambil duit ni, buatlah majlis begini. Supaya kira pahala ke dia. Tuan-tuan, konsep tu salah. Sepatutnya masa hidup lagi duit tu digunakan untuk amal kebajikan. Masa duk hidup tengah sakit ni, duit tu pergi beli apa? Pergi bagi ke masjid surga untuk buat infak yang sedekahun jariah yang kekal tu. Bapa tunggu mati dah baru nak pergi derma apa semuanya. Tidak kena. Lepas tu dikhususkan pula buat majlis begini-begini. Ataupun nak bayar kepada orang sifulah untuk baca Quran dan sebagainya. Ini benda-benda kalau begitu kan untung orang kaya. Kalau pahala ni boleh kira dengan begitu, untung orang kaya tuan-tuan. Orang jenis getah juta-juta ni, dia keluar sejuta, ni sejuta ni upah seluruh tahfiz seluruh Malaysia untuk baca Quran aku 30 juzuk. Ya dia semaya bedok arak minum apa semua gitu, tak apalah sebab mati boleh bayar pahala. Gitu kau Islam aja. Tak kena tuan-tuan, tak kena tu. Sebabnya Allah Taala kata wala taziru wadhiratun wizra ukhra. Sungguh-sungguh hak tentukan kesenangan di akhirat ni pahala hak kita bawa sendiri. Amal ibadah kita dulu. Amal ibadah kita dulu.
Tak boleh nak agak kat orang. Tapi dari alam Melayu ni kita jenis beragak kat orang. Tak apalah, kita ni lebih kurang pun anak-anak ada dah ngaji sekolah Arab belaka. Tak kena tu. Jadi dia semaya bedok anak atas sekolah Arab belaka. Tak kena tu. Tak kena tu. Hak tu secondary dah tu. Sebagai kita kata penambahan sahaja. Hak lebih utama kita sendiri tu bawa gapo dulu depan Allah Taala. Tu kena faham sungguh. Tidak tak jadi mudah lah. Tak apalah mati pun ambil duit ni, gilah suruh baca Quran, suruh orang buat gotu, suruh orang buat goni. Untunglah orang kayanya tuan-tuan. Adakah begitu Islam? Tidak. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala. Jadi dua perkara itulah boleh kita sentuh. Hadis ni ada panjang lebih lagi sebenarnya, tapi kerana masa tidak mengizinkan, paling tidak 2 poin tu tuan-tuan boleh bawa lah 3 4 5 poin dah tu saya bagi tu yang boleh diambil muhasabah, boleh kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Yang paling tidak pada peringkat awal terdetik di hati, paling tidak nak uruskan harta-harta banyak juta-juta tu urus masa hidup ni dulu. Bagi siap-siap. Adalah sokih dalam kuliah muslimat saya tu di Kuala Lumpur tu, dia kata dia ni terima saka daripada ada dia ada 2 keping tanah. So tanah di Sungai Buloh juta-juta dah regol dah ni. Anak dia 4 orang. Jadi dia tanya kita, nak bagi lagu mana ni ustaz? Anak saya ni tua belaka dah, ada harta masing-masing dah. Jadi nak bagi, dia ada 2 keping tanah. Tanah ni juta dah, tanah ni ratus ribu. Nah, jadi dia kata kalau nak bagi hak abang tu tanah di sana juta, macam tak adil dah pula adik boleh ratus ribu. Apa nak bagi lagu mana? Saya kata tak tahu. Sebab puan kena fikir sendirilah lagu mana. Sebab puan hidup lagi, dia tak tertaluk pada harta berapa, tak tertaluk pada faraid dan sebagainya. Puan boleh fikir secara elok hikmah lagu mana nak bagi. Kalau tak ada arah sangat, ambil IC saya, buh nama saya situ. Sebenarnya. Dan sebagainya. Jadi dia pun nengulah macam mana ni. Lepas tu dia mari minggu depan tu kelas minggu depan kata, ustaz, saya dapat dah ilham untuk selesai masalah ni. Macam mana? Dia kata saya telah letak tanah sekeping tu 4 orang nama anak saya letak belakang. Yang tanah kedua pun 4 orang saya letak. Lepas tu saya pesan, tapi dengan syarat selagi mana aku hidup benda ni tak beralih nama. Maksudnya dia orang tak boleh buat apa-apa. Allah alam, bergantunglah. Tapi nak katanya bila selesai masa hidup kita boleh buat, kita boleh hejah. Bila dah mati tak ada kerja apa. Anak-anak baloh habis licin pun tak ada apa bahasa dah. Sampai kata tak temu muka berpuluh-puluh tahun, lepas tu mati ke berapa tak bercara. Itu berlaku. Tuan-tuan sendiri tahulah, saya ulang cerita tuan-tuan tahu dah ni. Cuma nak bagi kesedaran kata permulaannya kerana kita sensitif nak bincang bagi kita masa hidup ni. Anak-anak memang tak kena tanya. Anak saya sebut tadi lah, masa duk makan malam raya dak, pagi raya. Tak okey ayah bila nak bagi ni. Boleh dah tu ayah pun 70 dah tu, tak lama dah tu. Okey dia sebut gitu anak kita ni, dia tak sebut gitu. Tapi bila mati kat barulah tobek tari masing-masing. Aku bukan gapo, aku nak hak aku je, moga aku habis sulung. Adik pun kata, mung habis pun aku pergi ayah tu. Masa ayah sakit duk mana? Orang balah habis gege. Gitulah lebih kurang tuan-tuan. Semoga ada manfaatnya daripada tuan-tuan dan puan-puan. 2-3 pesan yang kita dapat perkongsian daripada hadis Nabi. Dan begitulah hebatnya hadis-hadis Nabi ni, kisah-kisah daripada hadis, dia memberi pedoman dan pengajaran kepada hidup kita. Dia bukan setakat cerita untuk nak sedap telinga, tidak. Melainkan cerita ada satu benda panduan pedoman untuk kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.